hampa semua, mai beramai-ramai kunjungi Karnival Jom Beli Rumah 2022 di wilayah utara yang akan berlangsung pada 23 hingga 25 September ini, start Jumaat sampai Ahad selama 3 hari. Karnival ini akan diadakan di Kepala Batas Pulau Pinang. Ada macam-macam pengisian yang menarik di sana, termasuklah pameran produk-produk perumahan dari pemaju-pemaju berkaliber, pembiayaan perumahan dari institusi keuangan, property talk dan pelbagai aktiviti menarik. Jom semua orang utara mai singgah ramai-ramai ke Karnival Jom Beli Rumah 2022 wilayah utara. Okey, itu dia sedikit promo untuk anda semua. Kalau anda berada di utara tanah air sekarang, terutamanya di Pulau Pinang, jangan lupa untuk hadirkan diri anda. Lagi-lagi kalau anda belum lagi memiliki rumah, kerana Karnival Jom Beli Rumah 2022 wilayah utara bakal diadakan. Jadi untuk kita memperincikan mengenai Jelajah Hope dan juga Karnival Jom Beli Rumah wilayah utara ini, saya sangat berbesar hati bersama dengan Puan Rosidawati Abdul Rashid, Timbalan Setiausaha Bahagian Perancangan Perumahan Kementerian Perumahan dan juga Kerajaan Tempatan. Selamat datang ke Selamat Pagi Malaysia, Puan. Terima kasih. Alhamdulillah. Jadi tadi juga kita tengah bercakap mengenai isu pemilikan rumah dan sebagainya, dan saya kira cukup tepat pada hari ini untuk kita memberikan satu promosi mungkin ada untuk Jelajah Hope dan juga Karnival Jom Beli Rumah 2022 ni yang bakal berlangsung di Kepala Batas Pulau Pinang. Mungkin sedikit latar belakang mengenai Jelajah Hope dan juga KJBR wilayah utara ini dan juga objektif utama penganjuran pada kali ini. Terima kasih, Ridwan. Terima kasih kepada RTM untuk menjemput KPKT. KJBR ni ataupun Karnival Jom Beli Rumah ni merupakan kesinambungan Karnival Jom Beli Rumah yang kita telah buat di Mid Valley pada bulan Julai, dan dia merupakan salah satu program di bawah program pemilikan kediaman ataupun home ownership program yang diperkenalkan oleh KPKT lah. Jadi di bawah Hope ni kita melihat ekosistem perumahan tu secara meluas, secara holistik, dan kita ada 4 komponen. Satu, menyediakan perumahan rumah berpemilik sebanyak 500,000 unit menjelang 2025. Kita juga melihat pembiayaan, kerana isu pembiayaan merupakan salah satu masalah utama untuk rakyat memiliki rumah. Yang ketiganya, kita memperkenalkan dasar-dasar untuk memperkukuhkan agenda perumahan lah. Bila kita dah ada rumah, kita dah ada pembiayaan, kita dah ada dasar, kita kena promosikan jugalah. So, jadi Karnival Jual Beli Rumah ni merupakan salah satu daripada kita punya agenda program promosi lah untuk mendekatkan rakyat dengan objektif utama memiliki rumah selaras dengan hasrat kerajaan, satu keluarga satu rumah. Okey, jadi kalau anda berkesempatan boleh hadir saja ke Karnival Jom Beli Rumah 2022 dan juga Jelajah Hope ini. Jadi ini adalah julung kali diadakan di peringkat wilayah utara. Jadi siapa pihak yang terlibat untuk menjayakan Karnival pada kali ini? Kita apabila YB Perdana Menteri melancarkan Hope di zon tengah, kira di Kuala Lumpur hari itu, beliau berpesanan supaya kita menjelajahlah ke seluruh Malaysia supaya inisiatif yang kita ada yang diperkenalkan oleh kerajaan tu dapat sampai kepada seluruh Malaysia lah. So, Jelajah Hope yang wilayah utara, Karnival Jom Beli Rumah wilayah utara ni adalah yang pertama kita buat, dan kita bekerjasama dengan kerajaan-kerajaan negeri, lembaga perumahan Perak, Kedah, Pulau Pinang dan Perlis. Kita juga bekerjasama dengan agensi setempat, terutamanya di Kepala Batas, supaya kita memberi peluang kepada komuniti-komuniti tempatan untuk bersama-sama menjayakan karnival ni lah. Okey, mungkin boleh memberikan perincian maklumat mengenai Karnival Jom Beli Rumah ini, mungkin dari aspek perumahan yang bagaimana dijual di sana dan juga ditawarkan, apakah bentuk-bentuk diskaun yang ditawarkan mungkin? Okey. Kita sasaran utama kita ialah seperti yang saya nyatakan tadi, rumah mampu milik 300,000 ke bawah, dan kita mensasarkan golongan B40 dan M40 lah, dan juga golongan muda supaya mereka dapat turun dan meneliti sendiri apakah produk-produk yang kita ada. Jadi di masa yang sama kita juga memperkenalkan insentif, contohnya seperti 50% di bawah I miliki, kita ada 50% pengecualian duty stamp
untuk surat pindah milik dan juga pinjaman perumahan bagi rumah yang berharga RM500,000 ke RM1 juta dan 100% pengecualian duty stamp untuk rumah RM300,000 ke bawah, RM500,000 ke bawah. Okey, itu antara inisiatif yang akan ditawarkan ketika Karnival Jom Beli Rumah 2022. Puan, kita berehat seketika sebab kita nak melintas langsung ke Sarawak hari ini bersama dengan ini adalah berkaitan dengan Majlis Penyerahan Peranti Siswa. Jadi bersama dengan Yang Berhormat Tan Sri Datuk Seri Panglima Tuan Planner Anwar Haji Musa, iaitu Menteri Komunikasi kita, bersama dengan rakan saya, rakan pelapor Debbie. Silakan dengan laporannya, Debbie. Baik, terima kasih Ridwan di Studio Selamat Pagi Malaysia. Salam sejahtera, salam keluarga Malaysia langsung dari Auditorium Tun Ahmad Zadi Adrus di Institut Pendidikan Guru IPG Kampus Batu Lintang, Kuching ini bersempena dengan sesi pengagihan peranti siswa keluarga Malaysia. Baik, pagi ini saya tidak berkeseorangan. Pagi ini bersama dengan saya iaitu Menteri Komunikasi dan Multimedia Malaysia, Menkom Tan Sri Yang Berhormat Tan Sri Datuk Seri Panglima Anwar Musa yang datang untuk sesi pengagihan peranti siswa keluarga Malaysia pada pagi hari ini. Selamat pagi Tan Sri. Pagi. Terima kasih. Tan Sri, sebagai permulaan, mungkin Tan Sri boleh kongsikan kepada penonton studio di Selamat Pagi Malaysia pada hari ini mengenai berapakah jumlah peranti yang diagihkan bagi fasa pertama di Sarawak kali ini dan berapakah jumlah permohonan yang sudah diterima daripada yang telah diluluskan ini, Tan Sri? Sebenarnya tidak ada angka tetap untuk Sarawak sebab kita buat secara kita panggil secara rolling sebab permohonan dibuka terus sampai akhir bulan. Apabila permohonan masuk saja, kita terus memproses. Jadi kita tak tahu berapa angka sebenarnya untuk Sarawak sehinggalah tarikh tutup daripada pendaftaran. Yang pentingnya bila mereka membuat permohonan dan mereka ditapis sebagai layak, yakni mereka daripada IPT tertentu dan mereka daripada golongan berpendapatan B40, dan bila ada saja kelayakan, proses pengagihan akan terus berjalan. Tujuan saya ialah supaya pelajar tidak perlu menunggu lama, supaya proses penyampaian juga berjalan serentak sementara permohonan masih dibuka. Ya. Baik Tan Sri, Sarawak merupakan negeri yang terbesar ya, kita tahu ya. Mungkin Tan Sri boleh kongsikan bagaimana proses pengagihan untuk fasa pertama ini dan sebagainya untuk di Sarawak ini. Kali ini agak mencabar sedikit Sabah dan Sarawak terutamanya kerana dulu peringkat awalnya kita hanya memberikan peranti ini kepada IPTA dan IPTS yang kebanyakannya berada di kawasan-kawasan bandar-bandar besar. Ya. Sekarang ini kita perluaskan sampai ke peringkat sekolah-sekolah menengah yang mempunyai tingkatan 6 dan taburan sekolah-sekolah menengah ini lebih luas dan juga kemungkinan di kawasan-kawasan yang agak jauh. Justru pengagihan memang memerlukan kepada usaha yang lebih, terutama sekali nak menyelaraskan antara permohonan dengan peranti yang sedia ada di peringkat pembekal. Dan pembekal dikehendaki menghantar barangan-barangan tersebut ke pusat-pusat edaran, terutama sekali di PPD ataupun pejabat pelajaran daerah sebagai pusat pengedaran yang utama. Walau bagaimanapun kita menjangkakan ia boleh diuruskan dengan baik, dengan perancangan yang baik, dan pelajar-pelajar di sekolah menengah juga akan terima serentak dengan pelajar-pelajar di bandar, di universiti-universiti. Baik Tan Sri, bila kita cerita mengenai peranti siswa yang diterima pada hari ini ya Tan Sri, mungkin Tan Sri boleh kongsikan bagaimana pula usaha KECOM ya sendiri untuk memastikan capaian internet di Sarawak ini juga akan ditingkatkan. Peranti sudah ada, capaian internetnya bagaimana ya Tan Sri? Ya, capaian internet memakan masa yang lebih panjang kerana dia bergantung pada kawasan, sama ada kawasan itu ada jalinan fiber optik ataupun tidak. Di mana tidak ada jalinan fiber optik, kita terpaksa menggunakan satelit misalnya, dan di setengah-setengah tempat memerlukan penambahan menara-menara. Ya. Jadi proses ini memakan masa, dia tidak boleh buat dengan secara tiba-tiba. Sebab itu kita telah melancarkan program di bawah Pelan Induk Perkhidmatan Jalur Lebar Negara dan juga
program Jendela, jaringan digital negara, yang mana Sabah dan Sarawak sememangnya menjadi negeri keutamaan, dan sasarannya adalah untuk mensamaratakan tahap capaian dan juga speed. Dan sekarang ini di Sarawak telah pun meningkat dengan banyak, daripada hanya lebih kurang 70 lebih peratus kawasan berpenduduk yang mempunyai liputan. Sekarang ini sudah melebihi 80%, dan menjelang akhir tahun ini Jendela 2 disiapkan. Kita akan terus sambung dengan program Jendela pertama siap 2022. Kita akan sambung dengan Jendela 2 sampai sehingga tahun 2025. Jadi plan ini masih ada lagi tempoh 3 tahun untuk kita laksanakan, dan menjelang tahun 2024 Sarawak boleh katakan lebih pada 90% kawasan berpenduduk. Dan kita juga akan sedang berunding untuk meningkatkan penggunaan satelit di Sarawak, kerana terdapat lebih kurang 600 lagi lokasi yang telah dikenal pasti untuk kita menggunakan teknologi satelit. Ini sebagai pilihan terakhir walaupun agak mahal, dan ini perlu dilakukan kerana dasar kita ialah di akhir Jendela 2 kita mahukan ke semua kawasan berpenduduk, termasuk di kawasan terpencil, di pendalaman juga harus mempunyai ketersambungan perkhidmatan jalur lebar. Baik Tan Sri, kita berbaki beberapa hari lagi ataupun boleh saya katakan beberapa minggu lagi untuk pembentangan bajet 2023 yang akan diumumkan pada 7 Oktober nanti. Mungkin tadi semasa saya tiba di sini Tan Sri juga dapat lihat sempat bersalaman dengan beberapa penerima peranti siswa keluarga Malaysia ini. Dari wajah mereka ceria dan teruja. Mungkin saya boleh katakan andaian ada di antara mereka merupakan yang selama ini menantikan untuk memiliki peranti sendiri. Ya, mungkin selama ini berkongsi gadget bersama ahli keluarga yang lain, adik-beradik yang lain. Mungkin dalam pembentangan bajet untuk ini nanti, pada akan datang ini nanti, apakah mungkin harapan untuk bajet tambahan dan sebagainya untuk peranti siswa ini nanti ya Tan Sri? Itu tidak berbangkit sebab yang ada sekarang ini pun sedang dilaksanakan, dan satu program seperti ini menelan belanja $500 bilion, ya hampir 500 juta, ya 450 juta. Itu terpulang sebab yang ini masih dalam pelaksanaan. Kita masih punya kapasiti daripada peruntukan sedia ada untuk membekalkan, dan kita sedang memantau sehingga kini permohonan secara kumulatif terkumpul dah lebih kurang 320,000. Ya, kita masih mempunyai keupayaan untuk menerima permohonan-permohonan daripada mereka yang layak. Tentang sama ada untuk belanjawan tahun ini, mungkin program-program yang berbentuk lain lagi yang perlu kita lakukan, dan saya tidak boleh preemptif ataupun itu kena menunggu pada hari belanjawan. Akhir sekali ya Tan Sri, kita dapat lihat apa yang dapat saya kongsikan, apa yang dapat saya lihat daripada usaha yang sedang dilakukan oleh kerajaan kita pada hari ini, bahawa kerajaan kita juga melihat, saya kaitkan dengan satu peribahasa iaitu pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara, iaitu kerajaan kita juga menekankan bahawa menitik beratkan bahawa belia ini adalah tonggak ataupun harapan kepada masa depan negara kita ya. Dan KECOM juga, kementerian kita juga memastikan bahawa pembelajaran anak-anak di keluarga Malaysia di Malaysia ini juga akan tidak ketinggalan dengan kepatasan teknologi terkini. Ya, akhir sekali Tan Sri sendiri akan mengagihkan dan menyampaikan peranti siswa pada hari ini. Harapan Tan Sri kepada penerima pada hari ini. Strategi negara ialah untuk membuat pelaburan kepada pembangunan generasi muda yang akan datang nanti, akan memimpin negara, akan menjadi jentera utama dalam memajukan negara. Sebab itu pelaburan sektor pendidikan dan sektor pendidikan pada zaman ini perlu disokong oleh penggunaan teknologi bagi mempercepatkan proses digitalisation, proses penguasaan terhadap ekonomi digital, dan juga tentang untuk mensiapsiagakan generasi muda untuk menjadi sebahagian daripada proses the Fourth Industrial Revolution. Kita bercakap tentang 4IR sekarang ini, jentera utama adalah di kalangan anak-anak muda, orang-orang muda,
Sebab itu pelaburan yang besar seperti ini perlu kita lakukan. Yang keduanya sememangnya menjadi dasar negara kita sepanjang masa. Prioriti adalah untuk orang-orang muda. Kepada mereka kita mengharapkan akan memacu kemajuan dan pembangunan negara, dan sudah tentulah mereka memerlukan persiapan dari segi pelajaran yang tahap pembelajaran yang tinggi, kemahiran yang tinggi, serta meletakkan mereka setanding dengan generasi baru di negara-negara yang lebih maju. Dan kita tahu kita ada keupayaan berbuat demikian kerana anak-anak muda kita sangat berkebolehan. Yang mungkin kurang adalah peluang. Sebab itu walaupun di mana saja mereka berada, di negeri mana juga mereka berada, atau mungkin mereka berada di kawasan yang agak jauh daripada pusat-pusat bandar, tapi kita cuba mensamaratakan, kita cuba menghapuskan sama sekali jurang perbezaan di antara kumpulan yang berada dengan tidak berada, bandar dengan luar bandar dan sebagainya. Itu sudah menjadi strategi kerajaan kita dan ini telah membuahkan hasil, dan dasar itu kita teruskan. Terima kasih Tan Sri untuk penjelasan sebentar tadi, dan kita harapkan untuk peranti siswa yang diagihkan yang sedang dilaksanakan oleh kerajaan ini memberi manfaat kepada anak-anak keluarga Malaysia dalam membantu proses pembelajaran mereka. Baik, itu saja dari Cerita Pagi Sarawak dari Bumi Kenyalang. Kembali bersama dengan Ridwan dan Suhaida di Studio Selamat Pagi Malaysia untuk perkembangan seterusnya. Silakan. Terima kasih banyak Debbie di atas itu dia sedikit laporan mengenai majlis penyerahan peranti siswa, dan juga kita sangat berpuas hati tadi kita bersama dengan Yang Berhormat Tan Sri Datuk Seri Panglima Tuan Planner Anwar Haji Musa Menkom. Jadi kita sambung perbincangan kita mengenai Jelajah Hope dan juga Karnival Jom Beli Rumah ini. Kita bersama dengan Puan Rosidawati Abdul Rashid. Jadi kita sambung. Boleh Puan jelaskan berkenaan dengan program pemilikan rumah, iaitu Home Ownership Program, ataupun dengan lebih ringkasnya HOPE, yang telah pun dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita pada Karnival Jom Beli Rumah baru-baru ini pada 15 Julai lalu. Seperti saya nyatakan tadi, program pemilikan kediaman atau HOPE, Home Ownership Program ni, kita melihat ekosistem perumahan tu secara menyeluruh. Kita cuba menyelesaikan masalah-masalah perumahan di bawah komponen HOPE lah. Yang pertama tadi kita cakap penyediaan perumahan. Kita di bawah RMK ke-12 telah mensasarkan sebanyak 500 unit rumah mampu milik di seluruh Malaysia. Dan ketika ini kita dalam perancangan terdapat lebih kurang 300,000. So jadi kita memerlukan lagi 200,000 untuk kita penuhi menjelang 2025. Yang keduanya, bila kita dah sediakan perumahan, isu yang kedua ialah pembiayaan. So di bawah pembiayaan kita dah memperkenalkan inisiatif pembiayaan perumahan Malaysia, iBiaya, di mana kita terdapat 3 produk yang kita perkenalkan sekarang, iaitu skim jaminan kredit perumahan SJKP yang khusus untuk kumpulan gig ekonomi ataupun di golongan yang tidak mempunyai pendapatan tetap ataupun dokumen yang lengkap. Itu yang pertama. Yang kedua, skim rumah pertamaku SRP. Yang ini sekiranya ada yang berkemampuan tapi tidak mempunyai cukup pembiayaan untuk deposit. So kita boleh memberi pembiayaan hingga 110%. Yang ketiga, di bawah Prima juga dia skim rent to own, di mana kita menyewa dahulu dalam tempoh 5 tahun dan selepas 5 tahun tu kita akan pindah kepada pemilikan. Itu yang kedua lah, pembiayaan. Yang ketiga, kita memperkenalkan di bawah polisi Majlis Perumahan Mampu Milik Negara yang dipengerusikan oleh YB Perdana Menteri sendiri. Di sini kita menyelesaikan masalah-masalah polisi lah perumahan. Yang keempat, program dan promosi. Itu yang kita ada beberapa kempen seperti Karnival Jual Beli Rumah, kita ada Ownership at Young, Own at Young, dan beberapa program lagi lah untuk perumahan. Jadi untuk Karnival Jom Beli Rumah di wilayah utara yang bakal berlangsung ini, apakah pengisian yang telah pun dirancang dan siapakah kumpulan sasar untuk menghadiri dan juga membeli rumah aset-aset di sana? Yang di bawah pengisian untuk KJBR wilayah utara ini, kita ada 6 segmen untuk memeriahkan keseluruhan karnival. Segmen pertama, Jom Miliki, yang ini berkaitan dengan agenda perumahan tadi. Kita ada lebih kurang 40 reruai atau booth yang dia akan ada lebih kurang 20 pemaju dan juga bank dan juga agensi-agensi kerajaan yang boleh memberi khidmat nasihat. Keduanya, segmen Jom Beli, yang ini di luar kawasan
Carnival yang kita ada lebih kurang 40 juga booth dengan usahawan tempatan, industri kecil sederhana. Kita juga ada jom makan at kepala batas, kita ada food trucks. Ini nak bagi menarik lebih ramai rakyat hadirlah. Dan ketiga, kita ada jom dengar. Di sini kita buat sesi perkongsian ilmu. Kita ada bicara hartanah dengan influencer hartanah. Kita ada bicara usahawan dengan tekun nasional. Kita juga ada forum perdana hak ehwal Islam untuk menggalakkan lebih ramai rakyat datanglah ke karnival tu. Kita juga ada khidmat nasihat keselamatan daripada polis. Kalau Ridwan ingat masa Merdeka hari itu, antara tarikan utama ialah pasukan bomba dan keselamatan. So, jadi kita juga membawa pasukan bomba dan keselamatan tu datang ke karnival kita. Kita ada ruang khas untuk bomba untuk memberi kempen kesedaran dan juga menawarkan beberapa aktiviti seperti demonstrasi keselamatan, sesi inspirasi dan katanya akan bawa juga skuad King Cobra mereka ke sana. Yang ketiga untuk kanak-kanak juga, kita ada jom ceria. So kita ada mini fun fair, inflatable playground di sana. Dan ada juga jom berhibur, kita panggil artis-artis tempatan, contohnya seperti Datuk Hatan, Datuk Jamal Villa, nama-nama besar. Dan juga yang untuk yang muda ada Bang Face. Ni. So ni saya pun tak pandai lah yang muda tu. Okay. Yang terakhir kita ada jom sukan. So yang ini kita ada pertandingan e-sports, ada fun run, sepak kilat, ada lontak derai. Saya tak boleh nak sebut lah. Pameran auto show dan macam-macam lagi lah yang kita akan adakan. Inisiatif yang dianjurkan untuk menarik orang ramai datang lah. Cuma mungkin ada orang tertunggu-tunggu kalau nak pergi karnival jom beli rumah ni sebagai pihak kerajaan. Ada tak diskaun yang ditawarkan? Yang seperti saya sebut tadi, kita ada insentif di bawah iMiliki yang pengecualian duty stamp untuk 100% pengecualian duty stamp bagi surat pindah milik dan juga pinjaman perumahan untuk rumah yang berharga 500,000 ke bawah, dan untuk rumah berharga 500,000 hingga 1 juta 50% pengecualian duty stamp. Okay, itu antara apa yang ditawarkan. Kalau anda boleh kalau ada di Pulau Pinang sekarang boleh hadir ke karnival jom beli rumah ini, bukan sahaja nak beli rumah tapi pelbagai aktiviti yang telah pun disusun terutamanya untuk aktiviti keluarga. Dan mungkin sedikit sasaran ataupun harapan daripada pihak kementerian dan juga pihak penganjur untuk karnival jom beli rumah ini tahun 2022. So jadinya untuk kita, sasaran kita ialah supaya untuk pembeli kita harapkan mereka dapat turun dan melihat sendiri rumah idaman mereka dan juga mendapatkan nasihat-nasihat dari segi pembiayaan supaya pelaburan mereka dan memiliki rumah itu adalah tepat dan sesuai dengan cara hidup mereka. Untuk industri pula kita berharap supaya bila dengan datangnya orang ramai ke karnival ni, industri dapat memberi produk-produk yang bersesuaian dengan kemampuan rakyat lah. Dan juga bila di masa yang sama kita berharaplah industri hartanah menjadi lebih rancak dan sekaligus menaikkan ekonomi negara lah. InsyaAllah. Dan apa yang kita mahukan adalah pemilikan rumah. Lagi ramailah di kalangan kita yang memiliki rumah, terutamanya mereka tidak mampu. Ini adalah masanya untuk memiliki rumah pertama anda. Terima kasih banyak-banyak kepada Puan Rosirawati Abdul Rashid, iaitu Timbalan Setiausaha bahagian Perancangan Perumahan Kementerian Perumahan dan juga Kerajaan Tempatan. Jadi jom sama-sama kita ke Jelajah Hope dan juga karnival jom beli rumah wilayah utara. Baiklah, kita berehat seketika, kita kembali selepas ini. Kita nak bercakap mengenai telemovie yang akan ditayangkan di TV2. Telemovie apa? Selepas ini. Tang mana aku nak beli rumah? Nak beli rumah dah 1000 tahun dengar nak beli rumah. Apa ni? Beli je lah. Apa kalau ni 1, 2, 3. Jom beli rumah. Jom beli rumah. Apa ni? Apa nak beli rumah? Macam nak pergi pesta macam apa? Bukan apa. Lah lihat ada karnival jom beli rumah. Yang dekat kepala batas tu. Alamak sempoi. Depa kata memang sempoi. Ya. Semua rakyat boleh beli rumah tu, mereka kata. Bagus, kalau itu pemaju pun ada. Ada banyak pemaju. Ada ni, prima pun ada. So apa lagi? Jangan duk bagi alasan tak boleh beli rumah. Jom kita pergi beli rumah. Ni, hampir jom. Jom beli rumah, pakat-pakat mai. Di wilayah utara aman dan damai. Silalah datang beramai-ramai. Pulau
rumah pakat-pakat mai di wilayah utara aman dan damai. Silalah datang beramai-ramai, Pulau Mutiara lokasi permai. Pameran perumahan semua ada, rumah mampu milik pilihan anda. Beramah mesra, bergurau senda, sambil membeli bolehlah ronda. Jom beli rumah pakat-pakat mai di wilayah